Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Habibina maulana qudwatina uswatina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Alhamdulillah, kita sambung pengajian kitab Jihadul Madihah malam ini di muka surat 64, baris yang kelima daripada atas. Berkata pengarang rahimahullahu ta'ala, dan menutup aurat. Kita sambung tentang syarat sembahyang jenazah. Jadi syarat sembahyang jenazah ialah syarat sembahyang itulah. Kalau sembahyang biasa ada syarat, maka sembahyang jenazah juga ada syarat. Tujuan diletakkan syarat dalam amalan-amalan kita supaya amalan itu dilakukan dengan betul. Sebab tu ada hukum, ada rukun, ada syarat. Kita baca Quran pun dia ada syarat dia. Bukan ikut suka baca gitu. Saya tak sukalah bagi kasrah, saya suka fathah. Tak boleh gitu. Dia ada syarat dia. Kena ikut. Maka sembahyang, dia kata sembahyang mayat, syarat dia sama dengan sembahyang biasa. Sembahyang biasa tu sembahyang fardu, sembahyang sunat tu lah. Maknanya kalau sembahyang biasa tutup aurat itu syarat, maka sembahyang jenazah juga tutup aurat menjadi syarat. Siapa yang sembahyang jenazah tak tutup aurat, maka sembahyang dia tidak sah. Kalau dia seorang saja yang sembahyangkan jenazah itu, maka tidak lagi terangkat fardu kifayah. Yang kata ulama, iza fa'alahul ba'du saqata anil baqin. Bila seorang sudah buat, yang lain terlepas tanggungan, ialah buat dalam keadaan sah. Kalau seorang tu buat tidak sah, maka hak lain tetap wajib buat. Syarat sah sembahyang jenazah apa dia? Aurat. Aurat macam mana? Sama macam sembahyang biasa. Kalau perempuan, semua badan kecuali 2 pergelangan tangan dan muka. Aurat laki-laki antara pusat sampai ke lutut. Sekarang ni kalau kita sembahyang pusat sampai ke lutut, kita tutup sah tak? Sah lah. Tetapi tak molek. Tak molek. Kerana kita ada pakaian yang lebih baik. Sah memang sah. Pakai kain pelekat saja dapat kat lutut. Tapi kalau kita pergi jumpa yang berhormat, YB, kita pakai lawa. Kalau cik pergi pakai kain pelekat lagi tak pakai baju. YB kata, apa tak pakai baju? Saya mayang gini. Nampak? Kita tak teramuk lah. Jadi kalau kita tak teramuk jumpa orang tak pakai baju, maka tak teramuklah kita lebih lagi bila sembahyang. Biar pakai yang cantik. Tak mesti mahal, tapi yang comel. Tanda kita nak suka kepada beribadah kepada Allah. Dan disyaratkan pada yang menyayangkan mayat yang hadir itu bahawa jangan ia orang yang sembahyang membelakangkan dia kan mayat. Kalau mayat itu ada depan, maka syarat yang sembahyang di belakang, mayat di depan. Sembahyang mayat, sembahyang jenazah ada 2. Mayat hadir, mayat ghaib. Okey? Mayat hadir, mayat ghaib. Kalau orang tanya bila dia, Syekh, apa dia yang dikatakan sembahyang mayat itu ada 2 jenis? Dia jawab iaitu sembahyang jenazah hadir, sembahyang jenazah ghaib.
Apa makna semayang mayat hadir? Mayat itu ada dengan orang yang nak semayang. Ada mayat bersama dengan orang yang nak semayang. Dikira semayang itu kat gini semayang mayat hadir. Apa makna semayang mayat gaib? Mayat tidak ada bersama di tempat semayang. Jelas tu mudah faham. Apa makna semayang mayat gaib? Mayat tidak ada bersama di tempat orang yang nak semayang. Dan mayat ada di mana? Mayat ada di Kuala Lumpur. Orang yang nak semayang di Kuala Terengganu. Tu panggil gaib. Gaib tu bukan hilang ting kan. Gaib itu tidak ada bersama. Okey. Baik. Semayang mayat hadir pula dia ada dua. Satu mayat di atas bumi, satu mayat di dalam bumi. Nampak? Dua-dua ni syarat mesti mayat depan, yang semayang di belakang. Semayang mayat hadir, mayat di atas. Mayat belum tanam lah, kena boh depan, kita duduk belakang. Semayang mayat sudah ditanam, dikubur, mayat depan, kita di belakang. Tu mayat hadir kat tu, dia panggil gaib tu. Semayang dikubur, semayang jenazah hadir di atas kubur. Mayat mesti depan. Mayat kiblat, bukan. Kiblat kita Kaabah. Mayat bukan kiblat. Sebab tu bila diangkat mayat, kita sudah semayang separuh sah. Satu sekali takbir sah, kata dalam kita. 2 bulan lepas Allahu Akbar, baru habis satu takbir, orang pun alih mayat. Sah dah. Pada hadap habis ke tak? Sah dah. Contoh dia mari lewat, orang semayang awal dah. Dia baru sapa. Dia baru sapa. Jadi orang nak terah dah, orang nak jalan dah. Jadi biar ditunggu dia dang takbir ke atas mayat tu, orang pun akak. Sah. Jangan dia Allah akak tu. Belum lepas daripada takbir. Tidak sah. Baik. Jadi belakang tu belakang mana? Belakang dekat, belakang jauh, boleh belakang asalkan di belakang. Dia tak turun semayang jenazah, dia duduk belakang surga, belakang masjid rumah dia. Dia duduk atas lambu dia semayang sah. Faham lagi? Kerana di belakang. Dan jikalau pada kubur sekalipun, jikalau mayat dikubur sekalipun, tak boleh kita depan kubur. Mesti kubur tu depan kita, belakang kubur itu kiblat. Kita giap kubur. Tak pergi apa takut. Takut. Bagi kita kubur itu ada hantu. Pasal apa kita percaya kubur tu berkait dengan hantu? Pasal kita dari kecil dihidangkan dengan cerita hantu. Cerita Thailand siang, hantu tu baik kot kubur. Cerita Melayu, hantu mari kot kubur. Cerita Indonesia, hantu mari kot kubur. Cerita Cina, hantu tu baik kot kubur. Mindset kita, mentaliti kita bila besar, kubur, hantu. Hantu, kubur. Tak jadi Faham lagi? Dan kita rajin tengok macam ke orang gerak di kubur tu bukan hantu, roh. Okey? Kerana roh ada di kubur. Roh kan ada di kubur. Apabila dinaikkan, apabila diambil nyawa roh seorang yang mukmin, Nabi cerita. Lalu malaikat pun ambil roh, jasad tinggal di rumah. Dengan cabut kain, dengan lemah minyak, dengan mandi, dengan kapang jasad. Roh tu malaikat buat berarok 7 lapis langit macam Isra' Mi'raj. Buat berarok. Naik lebih, langit pertama, langit kedua, langit ketiga naik. Sebab tu kata kalau naik roh dia naik Isra' Mi'raj, jadi Nabi sama dengan kita. Kita roh naik kok. Hak mati-mati Covid roh naik ke langit. Tapi Nabi roh dan jasad. Itulah istimewanya. Itu mukjizatnya. Dan apabila tunjuk syurga neraka, turun roh. Maknanya akhir kat gini mu duduk sini patut duduk situ, neraka tu tunjuk. Tapi mu orang beriman duduk sini kat gini. Dah boleh duduk dah? Tak lagi. Waktu turun duduk. Dalam Sahih Ibn Hibban, Nabi cerita turun duduk sejauh mata memandang dengan kubur. Maknanya kalau 5 kilo daripada kubur. Nampak kubur.
Sekilo lah nampak kubur. Duduk situ dulu roh. Tak. Bila diletak roh, bila diletakkan jasad dan dikambus, tanam, maka didatangkan roh kepada jasad untuk menjawab soalan. Itu cerita dia. Jadi kalau kita pernah nak berasa macam orang, nampak macam bunyi macam ke suara orang, roh bukan hantu. Roh. Roh siapa? Roh orang beriman yang baik-baik. Dah roh orang kafir memang tak naik ke langit. Cubaan nak naik ada tak? Ada. Dalam kitab-kitab hadis dibawa juga roh orang kafir naik ke langit. Tapi tak sampai langit yang kedua. Langit pertama, la tufattahu lahum abwabus sama. Tidak dibuka bagi mereka itu. Apa makna mereka itu? Roh dan amalan. Maknanya roh orang kafir tak lepas langit, tak dibuka. Amalan mereka tidak diangkat ke langit. Amalan kita orang naik ke langit tak? Naik ke langit lah. Maka diturunkan semula roh orang kafir. Dalam keadaan seperti batu yang jatuh daripada langit. 3 riwayat hadis. Riwayat yang pertama ada di lubang di bumi. Ada riwayat yang kedua di kubur. Riwayat yang ketiga di telaga Barhud. Itu semua riwayat-riwayat. Masalah kuat atau tidak sanad itu serah pada ulama hadis. Okey? Kita tengok sekadar riwayat yang datang pada kita. Itu bukan soal akidah. Okey? Dan jangan jauh antara yang semayang dan mayat itu lebih daripada 300 hasta. 300 hasta. Mana hasta? Ni hasta. Ni. Jangan lebih dari 300 hasta. Tahdid tidak lebih kurang. Macam kita khabar tadi, dia tak turun di masjid. Contoh, orang semayang di masjid, dia semayang atas lambu rumah dia, dia buka tikar, nampak orang takbir je, boleh dengar. Dia pun ikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, mayat-mayat. Kata ulama, sama macam semayang biasa. Jangan lebih kedudukan dia dengan masjid tu orang yang semayang, jangan lebih dari 300. Kat mana duduk? Khabar kat gini duduk kat kepala, kat pinggang ke khabar dah? Khabar dah itu tak? Tersalah duduk. Patut laki-laki duduk kat kepala. Tok Imam, perempuan duduk kat pinggang, dia salah duduk. Salah duduk sah. Semayangnya sah. Okey? Ulama kata ini bukan berkenaan rukun, ini berkenaan afdal. Apa makna afdal? Aksarus sawab. Lebih banyak pahala saja. Jika ada keduanya, kedua mana? Kedua mayat dan orang yang semayang dalam masjid. Dan jangan ada dinding yang antaranya orang yang semayang dan mayat. Demikian lagi disyaratkan pula bagi sah disemayangkan akan mayat, hendaklah terdahulu memandikan dia kan mayat atau tayamumkan dia kan mayat, kerana bahawasanya demikianlah yang diambil dari Nabi SAW. Baik. Kalau kita semayang di belakang dinding, mayat di sebelah dinding, dan tak boleh pergi kepada mayat, tidak sah. Sama macam semayang jemaah. Tetapi kalau ada dinding yang kita boleh pergi, cuma semayang di belakang dinding dan dengar imam itu pergerakannya, hukum sah. Macam orang semayang di luar masjid, semayang jemaah, semayang biasa, sah. Habis semayang, habis masjid, belum lagi orang semayang, ada telaga, ada kolah, baru orang. Atau motosikal dulu, baru orang, ada zek. Bang, tak kena sita lah, duduk belakang. Ramai-ramai. Dengar tak orang semayang dalam masjid? Dengar, sah dah. Yang tak sah, tidak tahu apa keadaan imam sekarang. Allahu Akbar. Kaat berapa imam? Rokok tak lagi. Rokok tak lagi. Jadi tak tahu imam itu rokok atau sujud, tidak sah iktidak ikutan. Okey?
Mayat ada kedok ni dalam dinding ni. Biarlah pakai semayang yang dulu. Tidak sah. Walaupun lepas mayat tengok ada sungguh dah mayat, tak sah juga. Kena pasti mayat sudah ada di hadapan. Baik. Kemudian dia kata di sini, dan disyaratkan pula bagi sah. Bukan syarat wajib, syarat bagi sah. Tak ikut syarat tak sah. Akan dia disemayangkan akan mayat. Hendaklah terdulu memandikan dia kan mayat atau tayamumkan dia kan mayat. Baik. Kalau tak boleh nak mandi, apa? Mati di padang pasir, gurun Sahara, gurun Gobi. Gurun Gobi di mana? Apa tahu? Dah benda yang mu tahu. Habis benda tak tahu ni. Gurun Gobi tu di Mongolia tu. Nampak tak? Di Mongol tu. Gurun Sahara di Afrika. Dia di negara Sahara Barat. Macam mananya? Pasir. Yang sangat panas. Jadi tak ada jumpa air. Bila tak jumpa air, kita nak sembahyang zuhur, nak buat mana air tak ada. Kan Allah kata, iza kuntum ila salati faghsilu wujuhakum. Bila kamu nak sembahyang, kena ambil wuduk. Nak ambil wuduk, kena basuh muka. Nak basuh muka, kena ada air. Dah kalau nak sembahyang mayat tak ada air, tayammum. Falam tajidu ma'a fatayammamu. Sama je. Maka jika kamu nak sembahyang mayat, kena takdir gitu. Dan tidak ada air, sedangkan kamu nak berwuduk, fatayammamu. Tayammum dengan apa? Dengan seming, dengan besi, sa'ida. Dengan tanah biasa-biasa yang boleh kotor-kotor, tak boleh. Thayyibah, yang bersih. Okey. Tayamumkan apa? Tayamumkan kita dan tayamumkan mayat. Kenapa kita tayamum? Dah kita nak semayang, syarat sah semayang mesti ada berangkim, mesti terlepas daripada hadas. Dan mayat pula dimandikan. Kalau tak boleh nak mandi, fatayammamu juga. Macam junub. Kita nak mandi junub di padang pasir. Kebetulan lah sesak di padang pasir, jimok. Apa lagi? Nampak dah tak ada arah nak buat. Cari rumah tak ada, cari orang tak ada kerja dah, bini ada, jimok dulu lah. Kalau belum mati ni. Dah esok mati dah panasan. Tiba-tiba masuk waktu semayang. Hadap sah, boleh tak tayamum? Boleh. Kerana tayamum itu ganti daripada taharah. Sama ada taharah itu wuduk atau taharah itu mandi. Okey? Maka kalau kita mandikan mayat di tempat biasa ada air, mandi dengan air. Di padang pasir, mandikan mayat gua ni tak ada air. Maka kita tayamumkan mayat. Bukan mayat tayamum, kita tayamumkan. Macam mandi mayat, bukan mayat yang mandi. Kita mandikan. Tapi kalau mayat bangun mandi, sahab. Itu khabar dah. Kata fuqaha, anda takdir. Takdir. Sah. Di Iraq dulu, pada tahun 600 Hijrah, seorang ahli hadis mandi jenazah sendiri. Okey, orang kampung Bilal. Orang dengan burung tak ada lagi. Tak. Sebab apa? Karamah. Allah nak muliakan salah seorang daripada hamba dia. Mandi sendiri. Mandi jenazah mandi sendiri. Macam kita lah. Dah lambat nak panggil orang mandi, mayat pun bangun mandi sendiri. Tukang mandi siapa mandi mayat tu duk mandi bong apa. Jadi dua jenazah. Kejut tengok. Muncul tak berlaku pak kita. Jadi maksudnya begini. Kalaulah mayat, kalau kita nak semayang satu-satu mayat, mestilah mayat itu selepas dimandikan. Kalau mayat belum mandi, tak sah semayang. Kalau kita sengaja, berdosa. Kita tahu dah belum mandi, kita sengaja semayang kan juga berdosa. Dia kata ulama lah. Tapi kalau kita tersalah, kita ingat mandi dah,
Kita telefon dah Kuala Lumpur, mandi dah. Tok Imam kata mandi dah. Kita pun dia burung, wah boleh dah. Allahu Akbar, mayang gaib sini. Habis mayang, orang dia nyukol. Baru siap mandi. Hai, dah tadi Tok Imam mandi dah. Ni, Tok Imam junub semalam. Ingat kita tanya Tok Imam, okey? Jadi kalau tersalah tidak berdosa, wajib ulangi solat. Solat tadi tak sah kerana mayat belum dimandikan. Kalau pakai ganti tayamum, lagi belum ditayamum, tak boleh mandi mayat. Kalau mandi juga tidak sah. Melainkan selepas tayamum kan mayat. Lagi sebab tayamum, air ada tapi boleh tayamum. Boleh? Mana? Kalau kena air, kata ulama, tercabut daging mayat. Mayat terbakar. Mayat hancur. Kalau jiru air, tercabut daging. Maka tayamumkan. Ambil tepuk tangan pada debu, letakkan pada muka mayat saja. Jangan kuat kerana dia cedera. Ambil satu lagi, tarik pada tangannya. Okey? Tak tahu kat mana muka, kat mana tangan. Kerana masak macam goreng pisang lah. Kata ulama fiqh, anggarkan saja, dimaafkan jika tersalah. Okey? La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Allah suruh kamu buat agama, tapi yang kamu tak mampu, sekadar mampu dah lah. Kerana boleh demikian yang diambil dari Nabi SAW, kerana yang datang daripada kita sunnah, Nabi tak semayangkan mayat melainkan selepas dimandikan. Tak ada dalam hadis belum mandi semayang dah mayat. Mas'alatun, jikalau kesukaran memandikan mayat atau tayamum gantinya seperti tenggelam di dalam laut atau jatuh di dalam lubang yang dalam atau dimakan oleh binatang, maka tiada sah disemayangkan atasnya mayat kerana ketiadaan syaratnya. Syarat sah atas yang muktamad, yang tu makna pendapat atau kaul yang muktamad. Kata setengah daripada ulama mutaakhirin, ulama kemudian, tiada jalan bagi ditinggalkan semayang atas mayat kerana yang mudah itu tiada gugur dengan yang kepayahan. Baik, apa maksud dia? Maksud dia di sini ialah kalau mayat itu tidak dapat dimandikan. Contoh, dimakan buaya. Buaya ambil, bolah perut dia. Buaya pun pergi lari, duduk dalam lubuk dalam sungai. Tak nak manggil buaya. Atau ditelang ikan hiu. Atau di bahan di rimah, 15 ekor rimah. 2 kilo seorang telang. Mu sekilo, aku 2 kilo, aku sekilo, mu 2 kilo, acul lebu habis dah. Atau meletup di udara, kena tembak dengan peluru perpandu. Acul lebu tak jumpa dah. Kulit pun tak jumpa. Pendapat yang muktamad, tidak disembahyangkan, didoakan. Itu khilaf ulama. Tugas ulama ini ialah menyampaikan nas, iaitu Quran dan hadis. Jika tidak ada disebut dalam Quran dan hadis, maka tugas ulama pula berijtihad. Untuk menyatakan hukum. Kadang-kadang ijtihad ulama itu sepakat betul, sama sebelaka keputusan. Namanya ittifaq, sepakat. Kadang-kadang ijtihad mereka berbeza. Imam Hanafi ijtihadnya begini, Imam Malik keputusannya begini, namanya khilaf. Tapi kulluhum ala shawab. Semua imam-imam mujtahid itu atas jalan yang benar. Okey? Jadi pendapat yang muktamad dalam mazhab Syafi'i, jika tidak boleh dimandikan, jatuh dalam laut, terus hilang, masuk dalam perut ikan paus, makan di kengga, hilang di atas langit, acul lebur atau diwak lari di jing, tidak disemayangkan, didoakan. Karena syarat nak semayang mesti mandi dahulu. Bila tak mandi, tidak disemayangkan. Okey. Walau bagaimanapun ada khilaf.
pandangan sebahagian ulama mutaakhirin, ulama yang kemudian mengatakan kalau tak mampu nak mandikan kerana mayat kita tak dapat, mayat itu hilang, maka apa yang kita mampu? Semayang kita mampu. Maka yang semayang itu yang kita mampu, hak tu yang kita buat. Yang kita tak mampu, kita tak payah buat. Maka keluarlah kaedah al-maisur la yaskutu bil ma'sur. Benda yang kamu boleh buat tidak gugur dengan sebab ada benda yang kamu tak boleh buat. Apa yang kamu tak boleh buat? Ambil mayat, mandikan. Tak mampu kita kerana dilarikan binatang. Tapi semayang mampu? Mampu. Maka jangan tinggal. Itu kaedah. Jadi ada khilaf. Jadi kalau kita orang awam, silakan nak ikut pandangan mana-mana. Nak? Kalau kita mufti, barulah kita berfatwa dengan kaul yang mu'tamad. Kerana syarat sah fatwa mesti kaul mu'tamad. Kerana barang yang disahkan pada hadis sabdanya, apabila aku suruhkan kamu dengan satu kerja, maka datangkan kamu daripadanya kerja barang yang sedapat kamu. Ulama ambil hadis ini umum, boleh juga, betul juga sandarannya. Bila aku suruh membuat sesuatu, kata Rasulullah, sekadar yang mampu saja. Contoh dalam bab zakat, kita ada seorang bini, 2 orang anak. Sepatutnya 4 kepala zakat kita, tapi kita hanya ada 2 saja kepala muat zakat. Maka dulukan diri kita dan isteri, anak kemudian. Okey. Atau kita ada mampu zakat seorang saja, maka diri kita saja bayar zakat, anak dan isteri tidak wajib. Kenapa? Kerana hak kita mampu. Dan tiada disyaratkan pada semayang mayat itu berjamaah, maka gugur fardunya. Fardu semayang jenazah dengan dikerjakan oleh seorang laki-laki. Seorang je laki-laki buat, sudah gugur fardu. Dan jika seorang kanak-kanak yang memayis serta ada di sana yang balik sekalipun kanak-kanak yang sudah memayis mengerjakan solat jenazah, maka sudah dikira sah. Nampak? Solat jenazah ni kalau orang amal sokmo, dia jadi jutawan hari kiamat. Sekali jutawan dah. Nampak? Sekali sama hidup jutawan dah. Kita nak jutawan hak betul piti banyak ni dak dang dah. Siapa sini jutawan? Payah dah. Nak tak jadi jutawan? Munah tak jadi jutawan? Nak tak? Boleh tak jadi? Berapa sebulan dapat gaji? 1,000 lebih. Lambat lagi nak jadi jutawan. Jutawan ni pendapatan ni kurang-kurang 100,000 sebulan. Baru mudah jadi jutawan. Nak, mu akan simpan dalam masa 2 tahun lagi, PT mu akan jadi 1 juta dalam bank. Siapa yang ada 1 juta dan ke atas, jutawan. Dan kalau gaji 1,000 bayar, 2 kali hidup tidak jadi. Nampak tak? Itu bagian dunia, bagian akhirat mudah. Nabi kata man syahidal janazata hatta shalla 'alaiha walahu qirat. Barang siapa pergi tengok orang mati sampai dia semayangkan mayat itu, maka dia dapat 1 qirat. Orang tanya Nabi, kam qirat ya Rasulullah? Qirat itu banyak mana? Nabi kata mislu jabalin azim, sebesar gunung yang sangat besar. Gunung besar. Ada hadis yang lain sebesar gunung Uhud. Pahala dadak jutawan. Tu sekali semayang jenazah. Kalau 100 kali bayang. Sebab tu orang kaya betul, orang semayang jenazah, orang mandi mayat, orang tanah orang mati. Inilah jawatan-jawatan yang kalau minta anak dara orang dah berapa nak beri. Walau apa? Pasal kaya akhirat orang tak boh, orang nak kaya dunia. Tak percaya pun kan minta anak dara orang. Nak minta anak wacik ni kenal dah, kenang dah. Jadi nak minta lah anak wacik, nak buat isteri saya. Faham? Wacik kata dah kerja benda kan. Kerja kerajaan ke kerja bank? Nampak tak? Tak kerja kerajaan, makcik ikut-ikut orang ya, mayak-mayak. Nampak tak? Tak ada lagi keturunan tu mayak-mayak jeng. Faham tak lagi? Tunggu. Tak dia mu pun sama kau. Tengok kalau buat kursus mandi jenazah,
Ramai ada orang mari? Ada. Hak ambil orang, 3 orang ambil orang. Hak lain tu tengok saja, tengok letak. 3 orang ambil orang kursus jenazah. 2 orang dia kata. Seorang dia mari. 3 ambil orang, 2 saja atau orang, seorang je mari. Mari pula tu separuh harimau. Dah. Main cucu air je, main kain kapang, siap kain, nak malah. Dan tiada gugur dengan dikerjakan oleh khunsa dan perempuan serta ada di sana laki-laki, orang khunsa yang 2 alat kelamin dan perempuan khunsa perempuan tak menggugurkan fardu kifayah jikalau kanak-kanak sekalipun. Dan wajib atas perempuan menyuruh akan kanak-kanak semayang akan dia mayat. Maka jika enggan ia kanak-kanak, maka gugurlah fardu semayang mayat. Maknanya kalau orang laki-laki tak ada kanak-kanak, kena suruh kanak-kanak semayang jenazah. Nah, kerana kanak-kanak laki-laki ni mengangkat fardu kifayah. Mas'alatun, ini satu persoalan. Jika tiada pada tempat itu laki-laki, maka wajib atas perempuan semayangkan akan dia akan mayat. Dan lepaslah tuntutannya kewajipan solat jenazah. Kalau tak ada kampung tu orang laki-laki. Maka jika hadir laki-laki kemudian daripada sudah semayang oleh perempuan, maka tiada wajib semayang lain, tak wajib lagi ulang. Dan jika hadir laki-laki sebelum lagi tamam semayang, maka yang zahir lazim wajiblah dikerjakan oleh laki-laki. Tengah semayang orang perempuan, orang laki-laki pun balik daripada musafir, wajib semayang. Orang perempuan beri salam dah semayang jenazah, baru kaum laki-laki balik ke negeri itu, tak wajib lagi semayang, sunat saja semayang. Intaha syubra. Alih he tu intaha. Intaha, alih he tu intaha, makna telah selesai. Asalnya alif nun te he ya alif. Nampak? Ya betul kapal tu. Ya alif. Apa makna intaha? Telah selesai dah. Selesai daripada mana? Ditulis pun di situ. Daripada syubra. Apa syubra? Iaitu kitab Hasyiah Syekh Ali Syubra Majlisi. Okey, seorang ulama fiqh mazhab Syafi'i yang besar. Dan wajib mendahulukan semayang mayat atas menanam dia nakkan mayat. Wallahu a'lam. Sebelum kita jawab soalan, dilancarkan pungutan derma. Semangat tuan-tuan dan puan-puan macam biasalah untuk imarahkan Masjid Al-Ikhlas, Masjid Lama Durian Burung, dan kebajikan-kebajikan dan maslahat penduduk sekitar. Petugas sila bangun sekarang memungut derma menggunakan karung seperti yang tercontoh di hadapan ini. Bagi yang melihat live Facebook, nak beri sumbangan pada kali yang lain, online boleh. Bank Muamalat 13010004968714. Yang nak bayar bil api masjid, akaun TNB 22087273202505. Pelan-pelan kutik, pelan-pelan. Baik, kita tengok soalan-soalan yang sudah dihantar. Soalan yang pertama, apakah hukum makan seafood mentah seperti kerang,
dan udang dan sutong. Baik. Hukum makan makanan mentah tidak dimasak, itu maknanya mentah. Okey. Pandangan fuqaha, hukum makan makanan yang mentah tidak dimasak, maksud makanan hidup. Bukan buah lah, hidupan. Ikan, udang, sotong, bukan binatang yang jenis meleh. Kan makan hidup-hidup pula. Yang disembelih pun masuk juga jika sudah disembelih. Hukum makan mentah, hukumnya makruh. Makruh, tidak haram. Syarat dia apa? Syaratnya sudah dibersihkan dari najis. Jika ada najis, haram. Contoh, apa benda ni kita makan yang makruh ialah seperti udang. Tidak apa benda ni dimasak. Mandi sungai, mandi laut, ada udang, kita pun makan telan dalam mulut. Faham? Hukumnya makruh saja. Sunat kita masak. Begitu juga anak-anak ikan yang kecil, yang halus-halus. Okey? Tapi kalau yang besar sekali dengan darah yang masfuh, tak boleh. Daging kita makan daging mentah, tidak dimasak, makruh. Kita balik di rumah, kita ambil daging, kita kerap suatu daging. Syarat mesti bersih, kena basuh dulu. Kalau ada darah di luar tu yang cair, audaman masfuhan, darah yang cair, haram. Ni nak makan mentah ni, tak masak lagi. Tapi ada darah yang cair. Nak tahu darah yang cair, ambil tisu, lekat merah habis. Faham tak lagi? Wajib basuh dulu bahagian luaran. Walaupun dalam ditakdir belah ada lagi darah, dimaaf. Hak luar ni wajib basuh. Telan makruh. Sebab apa? Tidak dimasak. Okey? Payahnya istiqamah, apakah sebabnya? Istiqamah payah, memanglah payah. Pasal apa? Pasal maintain. Kalau kita lakukan dengan betul, jadi mudah. Apa dia? Pertama, jangan berhenti minta daripada Allah, istiqamah. Yang kedua, jangan kita lakukan yang berat-berat. Ringan sudah memadai. Kita tak baca Quran, kita nak start baca Quran, baca 2 helai sehari sudah cukup. Baik pada tak baca atau baca banyak kemudian tak baca. Kita tak pernah tahajud, cukup dengan 2 rakaat setiap malam. Istiqamahnya mudah. Ni mubahan 300 lalu ikut Imam Hanafi. Nampak? 3 minggu dengan subuh-subuh dak sembahyang. Yang ketiga, berkawan dengan orang soleh. Faham lagi? Dia ada senggar, keberkatan mereka itu menjadi kekuatan bagi kita. Dia telefon ni gagah atas cah je, bukan atas brand. Walaupun iPhone 15 tapi tak cah. Boleh ke? Tak boleh ke? Tapi Nokia lama 3310 cah penuh, boleh tak cakap? Boleh cakap. Nak dapat cah itu dengan bersahabat. Nampak? Kita kena bersahabat dengan ramai orang-orang soleh. Niat itikaf dalam masjid dapat pahala besar. Siapa dah niat itikaf, niat sekarang. Aku beriktikaf dalam masjid ini kerana Allah. Kalau lupa niat itu, kita boleh kerugian yang macam mana itu? Tak dapat je lah. Kita dapat pahala kuliah. Dengar kuliah, kita dapat pahala sembahyang jemaah. Pahala itikaf dah tak dapat. Dah kita tak niat. Kita tertinggal satu. Kita nak buat 3, tinggal 1, dapat 2. Buat 4, tinggal 1, dapat 3. Buat 4 sekali ada niat, dapat 4 lah. Apakah hukum pengantin perempuan masuk masjid dalam keadaan haid untuk akad nikah? Pengantin perempuan mana ada akad nikah? Akad nikah pengantin laki-laki. Pengantin perempuan untuk ditanya oleh qadi, adakah kamu bersetuju atau tidak? Itu saja. Kerana itu tak boleh duduk dalam masjid illa abiru sabil, melainkan sekadar lalu. Jadi pengantin perempuan bila period, bila haid duduk di luar masjid.
Tanya juru nikah, mana pengantin perempuan, panggil dia masuk, dia haid. Maka qadi atau juru nikah bangun pergi kepada pengantin untuk mengambil pengesahan. Kalau qadi kata suruh dia masuk dalam, mujek atas belakang qadi. Sama lagi. Besar muka besar hukum syarak. Kena besarkan hukum syarak. Adakah tanah kubur yang baru dikorek itu najis? Tidak najis. Tanah yang baru tidak najis. Yang ulama sebut najis tanah kubur itu ialah tanah yang bercampur dengan danur mayat. Okey? Mayat ni dia pecah, dia keluar air. Dia keluar air, dia meresap dalam tanah yang kena air mayat itu najis. Bukan semua tanah. Faham lagi? Jadi kalau tanah yang belum ditanam, bersihlah. Mestilah suci. Mana ada najis? Tanah yang ada najis, tanah yang mayat pecah dan kena kepada tanah. Mayat tu pecah keluar air. Betul tak? Saya terlanjur dengan laki-laki A. Lepas sebulan saya kahwin dengan laki-laki B. Banyak boyfriend. Jika saya mengandung dan beranak hasil dari perbuatan haram saya tersebut, bagaimana status anak yang tidak berdosa itu? Mohon penjelasan. Baik, daripada insan yang hina. Dok mu seorang hina belaka. Hak mulia ni para nabi je, tak? Khuliqal insanu dha'ifa, dijadikan manusia ini lemah. Default setting ni lemah dah. Mari kilang tu lemah dah. Memang banyak salah. Orang ni berzina, orang ni minum arak, orang ni judi, orang ni dok semayang, orang ni skodeng. Macam-macam masa. Waktu tu ngisak dah, waktu tu bahang piti, waktu tu janji nak turun minyak. Macam-macam. Manusia ni. Jangan politik contoh, okey? Jadi Allah tak heran kamu buat dosa, kamu sudah insaf, waktu yang terbaik. Sebaik-baik orang yang berdosa, yang bertaubat. Baik. Dia ni sudah terlanjur dengan pasangan kekasihnya A. Dia kahwin dengan B. Faham lagi? Nanti dapat anak. Anak siapa? Anak mu lah. Anak mu lah. Anak siapa? Anak isteri. Sahih. Nampak? Kalau anak isteri itu sahih. Memang dialah mak dia. Dok ni nak beng siapa? Beng dia beng ayah. Beng ayah, dia tak beng mak. Dia nak beng siapa? Beng suamimu lah. Hak B tu. Faham lagi? Yang jadi syubhat ialah apabila kamu kahwin dengan B dalam keadaan hamil. Ini mu tidak hamil, mu hanya mu hanya berzina saja. Berzina tak mesti hamil. Faham lagi? Berzina bukan makna mengandung, berzina lain. Zina melakukan persetubuhan yang tidak halal. Itu zina. Mengandung kita lain. Faham? Jadi bukan mesti berzina anak dok boleh beng suami baru dah. Suami baru tu suamimu tu dah. Beng dia lah. Yang jadi syubhat ke sama orang, perutmu besar dah ada anak dalam, baru kahwin dengan suamimu. Barulah datang pandangan ulama, jika anak itu lahir tak sampai 6 bulan dari tarikh nikah, beng mak. Kalau anak itu lahir 6 bulan dan ke atas baru tarikh nikah, beng suami. Faham lagi? Itu jika kahwin dalam keadaan mengandung. Ni dah dia kahwin dalam keadaan dulu pernah berzina. Faham? Soalan seterusnya, saya berhubung solat jemaah khusus maghrib, isya, subuh. Bolehkah kita jemaah memohon supaya imam tidak terus baca surah lepas baca Fatihah untuk beri ruang kepada para jemaah untuk menyelesaikan bacaan Fatihah? Memang sunat imam kalau baca kuat. Okey, mayang subuh, maghrib, isya berhenti sekejap. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Diam sekejap imam. Diam sekejap. Okey, supaya apa? Supaya makmum membaca Fatihah.
Nampak? Sebab kadang-kadang dia baca surah pendek, makmum terkejar-kejar. Dah orang tunggu amin. Amin. Tu imam pula bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tainaka al-kautsar fasalli li rabbika wanhar. Inna syani'aka huwal abtar. Nah, makmum ya dina siratal mustaqim. Nak kejar dia. Dah. Tu baik air kecing kawan. Nah, diam dulu. Angga-angga ujung-ujung dah, baru imam masuk bismillahirrahmanirrahim. Nah, jadi taklah gaduh sangat makmum. Saya niaga kat sekolah, budak-budak ramai. Lepas tu dah ingat nak ambil baki. Duit baki tu kira lagu mana? Halalkan. Budak-budak beli ramai, kadang-kadang nak tak ambil baki. Baki tu maksudnya apa? Baki tu untukmu ke untuk budak-budak? Kalau untukmu, halalkan. Kalau untuk budak-budak, esok tanya. Siapa yang ada mengaku, bayar je lah. Tak ada budak-budak baki 8,000, baki 11,000. Dah, biasa baki RM1.50, RM2.8 gitu lah. Dah ingat nak beri. Dah. Tak dapat juga, sedekah. Nah, mudah-mudahan jadi penebus. Pasar raya hadkan pembelian ayam 3 ekor untuk satu keluarga. Boleh tak kita buat laki 3, bini 3? Jadi boleh 6 ekor. Mengalubat nipu pandai. Nah, dia begini, kalau memang keadaan darurat, maksudnya tidak cukup untuk orang ramai, maka wajib kena taat. Ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Termasuk penetapan jumlah barang, tapi barang-barang keperluan. Barang bukan perlu, tak ada masalah. Okey? Ramai dah hialah gitu, orang ngecek gitu. Ada beras tak ada, kena beli seorang 5 kilo saja. Satu keluarga dia bahak. Laki bini suku, anak pergi beli suku pula ke dia. Dia nak bahan cerdik tak mau. Kalau ipar duai ada beraya di rumah, kena tutup aurat tak? Atau macam ni, menetap selama 3 hari. Jawabnya sekadar tidak duduk di situ, tutup aurat. Kalau memang duduk di situ saja dilonggarkan sedikit, bukan buka aurat, longgar. Mana longgar? Tak payah pakai stokan dalam rumah. Okey. Tapi sekadar mari duduk tidur 2 malam, tutup aurat. Tinggal muka dan 2 pergelangan tangan. Saya semayang di masjid, saya bawa baby, saya letak baby di depan. Ada orang marah saya, dia kata tak boleh, nanti baby tu jadi jenazah. Biarlah kita nak tanya. Jawabnya boleh lah letak belakang kalau orang ambil baby. Betul tak? Kita hilang kucing pun lelah dah, hilang anak. Letak di depan. Zaman kita ni tak boleh percaya. Dulu zaman tahun 90-an orang ngai patah. Learning ngai bawa ngejar-jar orang ngai sejik. Faham tak? Ngai dalam tong sejik tu. Betul tak? Piti sejik orang curi lah ni. Jadi kita letak di hadapan untuk keselamatan anak kita. Bukan jadi semayang mayat. Apa benda ni? Ikut suka dia nak keluar fatwa. Soalan seterusnya. Ibu bapa mertua suka masuk campur hak rumah tangga saya dan paksa saya dan isteri saya bercerai. Awak duduk molek-molek dengan isteri awak. Kalau tak ada masalah, tak selalu ikut sangat. Ada ibu bapa jenis jahat ada juga, jenis kena. Dan dia ada selisih sikit dengan natu, dia kira nak suruh cerai je. Lelah anak-anak. Dia nasihat suruh ceraikan anak, isteri, tidak wajib diikut. Itu fatwa jumhur ulama. Yang kita sunat ikut adalah pandangan-pandangan yang ada sandarannya. Suami yang tak solat, suami yang minum arak, itu lain. Jadi bila disuruh bercerai, awak pakat molek dengan isteri, duduk kat lain lah. Wajib ikut suami awak. Soalan seterusnya, adakah perlu mandi wajib jika berlaku keguguran dan berapa usia kandungan sekalipun? Jawabnya ya. Mandi wajib bagi perempuan ialah jika keluar mani. Daripada mani dia menjadi alaqah, keluar alaqah, wajib mandi. Keluar mudghah, ketulan daging, wajib mandi. Keluar janin, wajib mandi. Janin tu memanglah nak dipanggil nifas. Bila mandi? Selepas berhenti darah.
Alaqah ketulan darah, mudghah ketulan daging, bila wajib mandi? Kata ulama syaratnya disahkan memang itu asal daripada mani. Bab mani duduk dalam rahim perempuan 40 hari. Dia akan bertukar menjadi alaqah, darah yang bertongkol. Darah bertukar 40 hari pula. Dia akan bertukar menjadi mudghatun, ketulan daging. Betuk ni. Masuk jangan habis 3 peringkat ni 120 hari tiup roh. Baru tubik kaki, tubik mata. Jadi gugur dikira sama macam beranak. Beranak keluar darah, darah nifas. Kering darah, wajib mandi. Gugur keluar darah. Lepas keluar darah, berhentilah darah, wajib mandi. Begitu juga kalau keluar alaqah dan mudghah, asalkan memang ia nak akan jadi janin. Okey. Soalan seterusnya. Okey lagi. Saya seorang yang sangat mudah keluar air mazi. Guana nak atasi masalah ini. Kita payah kau nak berobat ni. Dia mudah keluar air mazi. Dia seperti simpanan air mazi dia tu, pitu dia tu longgar tu. Jadi selalu keluar air mazi. Jadi apa sebab keluar air mazi ni? Ketika permulaan syahwat. Elakkan berlakunya permulaan syahwat. Jadi kalau keluar juga sampai dipanggil daimul hadas, maka kita ikut cara orang istihadah berwuduk. Letakkan tampalan seperti tisu atau plaster supaya kita dapat salat dalam keadaan lebih bersih. Rukun wuduk 2 kering, 4 basah. Kalau perkara sunat ada buat, ada tak seperti basuh tangan, koma dan basuh telinga? Adakah sah wuduk? Dan kalau setiap rukun ada buat sekali, ada buat 3 kali, sah tak wuduk? Jawabnya kering basah sah lagi. Cuma kata ulama, kita sunat basuh anggota yang kedua, jangan sampai kering anggota pertama. Bukan wajib. Kita basuh anggota pertama, lepas tu hidup nengung biar patah. Kering dah, basuh tangan pula, sah. Basuh tangan, apa basuh tangan, kering pula basuh tangan, baru sapu kepala, sah. Cuma ulama kata sunat basuh tangan sebelum kering air di muka. Itu maksud dia. Faham tak lagi? Kemudian pula sini dia kata, okey, basuh muka 3 kali, basuh tangan sekali, sah tak? Jawabnya sekurang-kurang sah sekali. Dan yang 3 kali sunat, bukan wajib. Kerana Nabi SAW iza tawadda'a salasa. Nabi bila dia ambil wuduk tu 3 kali. Nampak? 3 tu taslis tu sunat. Bukan wajib. Soalan seterusnya. Sepotong jari terpaksa dibalut akibat berlaku luka, agak tenat, agak teruk kerana terkena pisau tajam. Adakah setiap kali berwuduk kena buat sokma juga tayamum sebagai ganti kepada bahagian yang kena air itu? Bukan setiap wuduk. Faham tak lagi? Bukan setiap wuduk, setiap kali semayang fardu. Okey, yang kita batal. Kalau tak batal, tak ada masalah, tak payah buat. Yang batal wuduk. Okey? Bila batal wuduk, barulah kita kena tayamum pula pada wuduk tadi. Kalau wuduk tak batal, tak ada masalah. Okey? Setelah bertahun suami dilaporkan hilang, isteri pun nikah lain. Jika akan datang suami itu pulang semula, guana status perkahwinan? Payah ni. Ada kuliah ustaz khabar kalau imam akad takbir, lepas tu dia tersalah niat mayang lain, lepas tu imam hanya betul niat dalam solat dengan takbir yang pertama, yang dengan perlahan. Kata jadi pada makmum kena buat gitu juga ke? Baik. Laki suami afdal solat di masjid surau secara berjemaah. Isteri tinggal di rumah dan dok pergi surau masjid. Lepas suami pulang, adakah suami kena solat jemaah pula bersama isteri? Tak. Suami pergi solat di masjid, isteri solat di rumah. Solat seorang diri je lah.
bukan solat berjemaah maksudnya. Nah, kerana perempuan solat dia di masjid pun boleh, di rumah pun boleh, di mana-mana pun boleh, tapi di rumah afdal. Salatul mar'ati fi baitiha khairun min salatiha fil masajid. Solat perempuan di dalam rumah lebih baik daripada solatnya di masjid-masjid. Solat dalam bilik lebih afdal dari solat dalam ruang tamu. Maknanya al-mar'atu aurah. Perempuan itu lebih baik tersembunyi. Nah, kita gelek konsert. Goyang punggung live, satu Malaysia tengok. Kerajaan tengok saja. Jadi gua nak kira. Allah tanya pemerintah kat ni. Allah tanya menteri, Perdana Menteri, ada tak kita orang konsert gelek punggung depan orang ramai? Dah mula larang tak? Apa salahnya? Mu jawab apa salahnya? Boleh kuah lagi. Kuah si agang boleh, kuah kari pun boleh. Boleh jadi pemimpin, tapi untuk mengajak manusia kepada makruf, melarang kemungkaran. Jadi kita bila suami balik tak perlu dia ulang semayang berjemaah dengan isterinya, kerana memada dengan semayang seorang. Nah, suami dapat 27, isteri pun dapat juga 27, kerana Nabi khairun, lebih baik. Bahkan ada fuqaha berkata, seorang ulama mazhab Hanafi, dia kata lebih lagi dari 27 kalau dia semayang di rumah. Nampak? Imam ustaz khabar, imam takbir perlahan kalau tersalah, dan kalau makmum boleh tak? Mungkin dia dengar kuliah kita tu. Kata ulama fiqh, bila kita semayang jadi imam, sepatutnya semayang maghrib. Allah, imam Allah, aku semayang maghrib contoh, tapi imam tersilap pergi semayang raya. Apa lagi? Dia pergi niat semayang raya dah, atau dia niat haji. Padahal ni nak semayang. Maka sah tak semayang imam tu? Sah tak? Dia nak semayang maghrib takbir, tapi niat haji. Aku ihram dengan haji. Sah tak semayang Bilal? Tidak sah. Tapi makmum sudah angkat takbir belakang, Allahu Akbar, ramai-ramai 4,000 orang belakang. Imam baru teringat, alamak, kenapa aku niat haji? Tak sah. Kata ulama fiqh, hendak wajib takbir semula. Faham? Ingat Bilal, wajib takbir semula, tapi perlahan. Tak payah angkat tangan, mulut je. Allahu Akbar. Dan betulkan niat. Kenapa? Dimaafkan. Itu ijtihad fuqaha. Sebab kalau mu kita takbir mula jeng makmum belakang. Tak. Makmum dah. Wajah tu wajhiya lillahi fatara sama. Tu imam, Allahu Akbar. Jeng. Kat belakang warna pula. Punah gano. Ada? Jadi makmum kalau tersalah tak payah, kerana tak memberi fitnah pada siapa-siapa. Takbir macam biasa lah, takbir kuat kat tangan. Okey? Betul semula. Makmum salah kan? Makmum Allahu Akbar main garik, tapi dia niat mandi junub. Mana sah takbir mayang niat mandi junub? Okey. Ustaz cerita setelah tahun-tahun bersuami dilaporkan hilang, isteri pun nikah lain. Jika datang suami itu pulang semula, apa cerita perkahwinan suami baru tersebut? Kalau siap dah dapat anak pula, guana pula cerita anak itu, sudah. Baik, jika hilang suami, isteri kahwin lain. Okey, suami hilang tak balik, bini kahwin lain. Itulah hakikat perempuan. Mereka tidak setia. Nampak? Betul tak? Tak setia. Kalau orang yang setia, dia tunggu. Orang dapat tulang, boleh tahan dah. Orang jumpa tulang, orang jumpa mayat, boleh tahan nak nikah tak? Asal hilang nak nikah. Sebab tu mu lelaki jangan duduk main lama-lama ngak, dah balik dia nikah lagi. Tak boleh kira tu. Orang lanung tu. Kira nak nikah saja. Kira nak nikah saja. Baik.
Dia pun berkahwin dengan laki baru. Itulah perempuan. Nah, kita lari dia laki baru. Dah kita hilang laki baru. Lambat balik laki baru. Nah, yang setianya kaum lelaki. Betul tak? Nampak tak? Hilang ke apa ke dak nikah dah. Memang baik orang lelaki ni. Dia pun kahwin lah. Bila kahwin, laki hak hilang ini balik semula. Faham cerita? Faham. Balik semula. Gimana pula nak kira? Status perkahwinan dia. Kira dengan laki baru ke dengan laki lama? Anak dengan laki baru boleh pula. Derah boleh tu. Maknanya tak berakhirnya ke kita. Faham lagi? Dengan kita tu 4 tahun tak boleh lagi. Dengan laki baru boleh selalu dah tengok. Dia punya gelojoh. Ni banyaklah TikTok juga buat kuat. Gini. Jawabnya, jika suami hilang, isteri tidak boleh berkahwin. Melainkan dengan kebenaran qadi saja. Nampak? Qadi kena buat keputusan, mati dah lakimu, baru boleh berkahwin. Okey? Kalau tidak ada keputusan qadi mahkamah syariah, perkahwinan itu tidak sah, automatik terbatal, balik pada perkahwinan suami lama. Faham tak lagi? Pendapat ulama fiqh 4 mazhab ada bagai-bagai, iaitu diberi waktu darurah menunggu. Faham? Isteri kena diberikan waktu darurah untuk menunggu. Ada yang sampai 40 tahun, ada yang 90 tahun kena tunggu. Pendapat paling pendek. Okey, pendapat paling pendek 4 tahun, 4 bulan, 10 hari. Okey, 4 tahun kena tunggu, kemudian 4 bulan 10 hari. 4 tahun waktu menunggu selepas hilang suami dengan perintah mahkamah. Selepas 4 tahun isytihar meninggal, kena bereddah 4 bulan 10 hari. Nampak lagi? Okey, katakan dia ikut betul lah perintah mahkamah ni, nikahlah. Maka ada 2 pendapat ulama. Pendapat yang pertama, balik kepada suami asal. Kerana isytihad yang kedua itu tersalah. Okey, pendapat yang kedua kekal dengan suami baru. Nampak? Dengan suami baru. Siapa suruh mu lambat balik? Faham lagi? Ni bahan laki baru dah. JKK. Nampak tak? Dan ada pendapat-pendapat mutaakhirin, dia boleh memilih. Dia boleh memilih. Isteri tu boleh pilih. Nak misal cekok ke? Nampak tak? Janggut. Tu janggut ke misal cekok? Nak? Tapi pandangan dalam mazhab Syafi'i 2 tadi saja. Yang pertama, iaitulah kekal bersama suami yang baru jika dengan perintah mahkamah. Pendapat yang kedua dalam mazhab, maka balik kepada suami yang pertama. Anak-anak yang dapat dengan suami kedua adalah halal. Ada setengah fuqaha kata anak wati syubhah saja, tidak berdosa dan tidak berzina. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma anfa'na bima 'allamtana, alimna bima yanfa'una, rabbana zidna ilma, rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.